ramai kitab. Kita tangguhlah untuk hari ini. Boleh, dah start lah. Lagi 1 minit. Kitab Bulughul Maram kita tangguh. Dan bulan depan rasa-rasanya mungkin Ustaz Taklim mai. Tahu? Asam Ustaz Taklim mai. Ha? Belum puasa lagi. Masa tu kalau tengoklah, tengok. Kalau dekat-dekat Ustaz nak terbang dah. Ustaz nak umrah. Ustaz tengok. Jadi bila puasa raya baru balik. Dah start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Semua ni dengan kehendak dia, dengan izin dia, Allah impunkan kita pada malam ni. Hampir-hampir tak boleh mai, akhirnya mai juga. Tapi tak dan nak singgah rumah, tak dan pegang kita, terjun mai sini. Kira okey lah. Malam ni kalau kebanyakannya kita di bumi Malaysia, bukan di bumi Malaysia, di Nusantara dan banyak tempat akan sambut malam Isra' wal Mi'raj. Malam ni kan? Betul ke? Hanggut sudah lah. Malam yang ke-27 ni. Betul? Betul kan? Malam ni malam Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni kebanyakannya orang bersetuju dengan 27. Kebanyakan masyhur kan? Tapi di kalangan ulama sirah, ulama-ulama yang berpegang dengan hadis, dia tak tetapkan 27. Dia tak tetapkan 27. Masa tu belum mati lagi Khadijah kan? Dia selepas kematian Abu Talib, Khadijah, barulah berlakunya Isra' wal Mi'raj. Tak apalah, benda tu kita tak ni. Tapi Ustaz nak baca satu ayat yang masyhur tentang Isra' wal Mi'raj. So, kita ambil satu ayat ni saja, kita ambil poin-poin yang Tuhan, apa yang Tuhan berkehendak untuk kita bila datangnya kita nak tahu tentang Isra' wal Mi'raj. Tengok ayat Quran, Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta berlindung dengan Allah. Aku minta berlindung dengan Allah, rejamkan syaitan tu bila aku nak baca Quran. Selalunya kita kata macam tu, kan? A'udzubillah, apa dia? A'udzubillah, aku minta berlindung. Kalau na'u, ramai-ramai kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Di antara kita dengan syaitan, syaitan pandai baca Quran. Bahkan dia hafal, dia reti. Bapa bertadabur syaitan tahu. Dia lebih reti. Kita ni antara kita dengan syaitan, jangan main dengan dia. Tipu daya dia very Allahu Akbar kabirah. Apa yang nak berlaku di atas muka bumi di dunia ni semua ni, taktik siapa dia? Syaitan. Syaitan jangan main dengan dia lah. Jangan main. Kalau kita nak baca Quran tajwid, dia lebih bapa bertajwid, dia tahu dah. Nafar minal jini, kumpulan jin dan dengar Quran, Allahu Akbar kabirah. Oleh sebab tu yang dikatakan pasal apa kita kata macam tu? Pasal Azazil. Kata Azazil kan, dia siapa dia? Iblis, syaitan, alim, segala alim. Tapi dia memiliki ilmu, alim, sombong, bongkar, riak, Tuhan tak mau. Macam kita mengaji tapi satu macam tergedik-gedik, sombong, bongkar. Habis ilmu tak mau kat kita. Nampak tak? Kadang-kadang ada sikit ilmu, Allah nak tunjuk kata, ailah pandai, ailah ada aura, ailah ulama hadis, duk terbayang, dia gila sendiri. Nampak, dia gila. Kata dia alim, bila I mengajak, ramai orang datang ke I, dan ramai orang ikut kelas I, dia satu macam dia kembang. Hang syaitan sebenarnya. Nampak tak? Kan. Maka Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi tengok, ya Allah, orang alim sangat banyak ke neraka. Alamak, ada faham?
Inilah Isra Mi'raj. Jadi hari ni kita ambil ayat ni, kita baca a'udzubillah. Ustaz macam untuk diri, Ustaz apa macam diri apa? Kalau kita kata na'udzubillah, kami semua minta berlindung dengan syaitan. Bila kami baca Quran ni, rejamlah syaitan, pergi halau dia. Bagi semua yang nak dengar dalam kuliah ni, betul-betul dengar Quran, dia boleh faham ayat Quran, dia boleh tadabbur, dia boleh beramal sampai Quran tu jadi teman dia di dunia sampai ke kubur. Yang tu yang kita nak Quran. You all can understand? Yes, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah yang bersifat dengan sifat pemurah dan penyayang dia, okay? Rahman dengan semua orang Allah bagi. Rahim dengan mukmin saja. Dengan mukmin je. Bila kita baca Quran kita tahu dengan nama Allah. Ba ni dengan maksud dia aku nak baca Quran dengan Tuhan. Aku nak minum bismillah, example bismillah. Dengan nama Allah aku minum. Supaya ayat ni masuk elok, dia takkan pergi tempat lain. Tapi kalau bukan kerana Allah, dia masuk tadi, dia keluar balik. Bukan kerana Allah. Tapi kerana Allah kita minta, Allah bersama dengan kita. Dalam masalah minum, dalam masalah aku pakai pakaian, dalam masalah aku minta Allah bersama dengan aku. Kita minta bismillah dengan nama Allah. Pasal tu mana-mana orang yang buat kerja tanpa sebut bismillah, fawa akhta'. Terputus di antara dia dengan dia buat kerja, dia buat roti canai ni. Bismillah apa pun tak ada. Satu roti canai pun tak berkat. Dia dengan Tuhan tak ada apa. Dengan makhluk je, bukan dengan aku. You all can understand. Bila apa nak buat bancu ayat kopi kan, nak bancu nak pergi bismillah, menunjukkan kita melibatkan kita dengan Allah. Pergerakan kita, semua yang kita buat tu kita dapat saham daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Boleh faham tak? Tu dia. Tu yang kita nak baca Quran, kita nak faham, nak tadabbur dia. Bismillah dengan nama Allah, la ya Allah, Tuhan yang apa nama? Kita kata pemurah dengan semua dan penyayang pada orang mukmin. Baru dia masuk. Masuk ni kita tak belah terjemahan panjang-panjang. Subhanallazi Subhana maha suci engkau ya Allah. Selalu kita kata subhanallah ni satu benda, maha suci engkau ya Allah. Siapa dia nak start dengan satu peristiwa yang dahsyat. Peristiwa ni yang dahsyat berlaku pada diri Nabi, paling dahsyat sekali. Apa ni kita nak kata? Subhanallah ni satu benda kita start, awal-awal kita maha suci engkau ya Allah. Jangan di hati, jangan di kepala sangka buruk tentang apa yang Tuhan nak cerita. You all can understand? Perkataan subhanallah ni adalah nafas. Nafas bagi malaikat. Malaikat hidup dengan zikirnya. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahu Akbar. Nabi tengok malaikat ni, subhanallah, di dua tempat. Masa umur Nabi 4 tahun, masa umur Nabi kecil, dia belah perut ni. Belah betul-betul tau. Belah, dia tangkuk balik. Saya tak sanggup sudah. Kena percaya. Umur tahu dia belah. Dia bak keluar sekali ni, dia cuci dengan air Zam-Zam. Cuci dengan air Zam-Zam. Pasal tu kalau kita pergi di Mekah, Zam-Zam. Ini maksud Zam-Zam ambil ayat mineral water. Ayat apa? Fresh orange, you are border. Di sana semua tinggal sat nampak dah. Ambil ayat Zam-Zam. Ingat kata ya Allah, ma'u Zam-Zam ma syuribalak. Aku nak minum air Zam-Zam ya Allah, dengan niat cucilah ya Allah segala-galanya. Abu Zar Al-Ghifari berapa hari? Sampai 9 hari ya Allah sebelum nak jumpa dengan Nabi, ayat Zam-Zam saja. Ayat Zam-Zam saja. Nampak tak? Bergantung pada niat masing-masing. Kalau Tuhan nak bagi, kalau kita duduk di sini 1000 tahun sekalipun, kalau Tuhan tak nak buka pintu hati kita, tak upaya. Kita tak upaya, nampak tak? Pasal tu biar lagi dengan kita duduk sikit je dengan sepotong ayat, Allah boleh buka dada kita tu terbaik. Nabi jumpa malaikat, dia belah, Nabi terkejut umur 4 tahun dengan satu orang lagi masa sebelum di Isra' dan Mi'raj. Sebelum nak di Mi'raj, dia bedah. Dia cuci, nampak tak? Subhanallah. Dan Nabi tengok Jibril, Allahu Akbar. Dan kita sembang berkali-kali. Yang kata Jibril ni, pasal tu Isra' Mi'raj ni benda yang pelik.
Jibril dia buka satu sayap dia, boleh tutup semua langit bumi ni. Tu dia, apa faham boleh cerita ni? Ya Allah, satu sayap dia buka, tutup langit bumi. Bayangkan Nabi tengok Jibril, Allah ada 600,000 sayap. Keseluruhan sayap dia buka, duduk di arash Allah Ta'ala. Besar tak? Tak tahu nak terbayang. Salah satu Isra Mi'raj ni, otak kita ya Allah tak mampu nak tembus. Awal-awal Tuhan kata, ni surah Isra. Nabi baca tiap-tiap malam. Dalam Sahih Bukhari sebut. Bukan Nasib Bukhari. Nampak tak? Imam Bukhari sebut berkenaan dengan Rasulullah, surah Isra ni tiap-tiap malam. Lagi satu surah Az-Zumar. Dua surah ni yang Nabi baca. Ada mengatakan surah Tabarakalladzi di Selangor semua orang baca lepas maghrib kan. Dia dah jadi budaya sini kan, di sana. Tak apalah, baguslah. Walaupun ada hadis yang tak kuat. Mudah-mudahan pasal surah ni akan datang berdebat dengan malaikat. Hang jangan buat kat dia. Dia ni orang baik, setiap malam duk baca Tabarakalladzi. Betul. Hadis tersebut, malaikat pembela kita di kubur. Kita masuk takut. Takut. Cuba bayangkan, kalau kita cuba bayangkan kita orang bubuh kita dalam kotak kan, masuk dalam tak boleh nak sembahyang. Tapi kalau kita beramal, amalan kita masuk. Kamu tak keseorangan. Kita jangan kata kita seorangan, tak boleh menyanyi dalam lagu satu Sami'un. Tapi tak apalah, dia tak apa, kita benarkan dia. Dia pun tak larat dah kan, satu Sami'un dia menyanyi. Kini aku sendiri, kini masih sendiri, hadapi hidup ini. Betul tak? Senang susah sendiri, tak ada siapa ambil tahu hal aku. Aku kena aksiden, aku seorang. Contoh, ada faham? Ya Allah, tapi hakikatnya Allah Tuhan, sebenarnya kita tak boleh kata macam tu. Allah bersama kita. Betul? Orang yang mengaji semayang ni, tak apa pun tak mau kat aku, tak apa Allah. Kita takkan sedih, la takhaf wala jangan sedih, jangan takut. Aku kan Tuhan sama dengan hang. Pasal apa hang takut? Bila kita terlalu sangat bergantung dengan makhluk, kita sedih. Cuti-cuti anak tak mai pun. Ingat daripada mai mula. Kita sedih. Pasal apa sedih? Aku ada bersama dengan hang. Pasal apa hang sedih daripada? Faham tak ni? Ni itulah nama dia Isra Mi'raj. Boleh masuk lagi tau. Subhanallah. Subhanallah, dia start dengan Subhanalladzi. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci apa dia? Alladzi, Allah. Asra, aku yang memperjalan bi'abdihi. Asra ni perjalanan di sebelah malam. Perjalanan bi'abdihi lailan. Aku yang memperjalankan kekasih. Dia kasih aku. Maha suci engkau ya Allah, yang memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mana? Daripada Hijil Ismail. Mana? Hijil Ismail. Malaikat mai di situ. Allah panggil malaikat Jibril mai. Kan? Kita pun janganlah, Isra Mi'raj ni kan banyak rosak dia. Pertamanya dia bernama di Israiliyat kan dia. Cerita tu. Cerita ni cerita Allah. Kita jadi Isra Mi'raj di cerita Israiliyat. Lagi satu mai pahaman sufi over lebih. Ada orang yang melampau cerita yang dia tak bisa tengok burak. Dia kata burak ni mai, dia kotak. Burung tu mak. Bila masa dia bunyi macam tu bodoh. Dan kita tak bisa tengok, tak ada siapa pun tengok burak. Cuma Nabi kata ya Allah, itu kenderaan bagi semua malaikat. Jibril alaihissalam sudah tentu kenderaan dia nama burak. Burak ni dia antara kuda dengan kalde. Tak tahu macam mana campur tu. Keluar macam mana tak tahu. Kita tak pernah tengok. Satu kita tak dibenarkan lukis. Ni bila share kita mimpi. Aku mimpi di malam hari. Di malam hari rupanya dia putih. Dia terbang macam ni. Kaki dia dua macam tu. Baik akhir tu. Kita lukis pula ya Allah Tuhan. Dan orang pula pergi beli buah di rumah. Aduh. Ustaz minum ayak dulu. Nilai surat bismillah. Pasal tu ulama duk baiki balik, jangan duk merapu lah. Kita ambil benda yang besar yang Tuhan suruh tentang Isra kan. Allazi, Allah aku. Tengok ni. Asra, jalan. Bi'abdihi. Aku jalan bi'abdihi. Maksud bi'abdihi, roh dengan jasad dia sekali. Tapi orang sangat kata, tuan-tuan,
Nabi ni bukan dia berjalan dengan batang tubuh dia, roh dia pergi dulu, tuan-tuan. Nampak? Dua ni memang duk bergaduh, tapi kita tak mau nak bergaduh-gaduh bab dalam Ustaz tak minat bab bergaduh. Okey? Bab khilaf ni bukan hak kita. Pasal apa? Kita kata bila kita mati, tuan-tuan, memang ada hadis bila kita mati, automatik roh kita akan naik di atas. Bukan batang tubuh. Batang tubuh duk macam tu je. Elok orang mandi saja kita diperintahkan dia turun balik ke bawah untuk tengok jasad dia. Itu betul. Hadis dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi cerita berkenaan dengan roh. Tapi kita tak boleh ambil cerita roh tu dengan cerita Nabi, tak boleh. Kita kata macam mana tuan-tuan kalau mati, tuan-tuan batang tubuh ada dah, roh naik dah, macam tu Nabi. Oi, tak boleh macam tu. Kalau macam tu tak ada keistimewaan. Bila Nabi perjalanan Nabi, batang tubuh dia sendiri dengan roh dia nampak istimewa. Nampak benda pelik. Kalau roh saja tak rasa pelik. Tak rasa pelik, nampak tak? Tak rasalah apa yang kita nak cerita sangat, nampak tak? Tapi perjalanan Nabi, roh dia dengan batang tubuh dia sekali. Bi abdihi, aku Tuhan jalankan dia lailan belah malam. Daripada mana? Lepas Maya Isya tu, dia duduk di Hijr Ismail, Jibril mai situ. Mai di situ suruh naik kenderaan dia. Daripada situ, ya Allah, minal masjidil haram, daripada Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai di Aqsa. Sampai di Aqsa perjalanan daripada Mekah sampai di Palestin ambil masa 3 bulan. Tiba-tiba sekejap je sampai. Itu kerja Tuhan. Itu yang pelik. Pergi dia, kali ikut perjalanan Nabi 3 bulan, balik 3 bulan, 6 bulan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi, dia pergi lepas Isya, subuh dia sampai. Terkejut tak? Alamak, ni apa ni? Percaya tak percaya, kena nampak tak? Okey. Itu dia. Allah kata lagi, allazi barakna haulahu. Bila dia sampai di Aqsa saja, allazi, aku Tuhan, barakna, aku berkati di keliling kawasan tu. Sampai ke hari ini Allah tak angkatkan dia. Bumi yang ada barakah Aqsa. Sampai ke hari ini Allah tak angkatkan dia. Maka bumi itu, bila semua para nabi, rasul tahu, Nabi Muhammad nak sampai di Aqsa, ni cerita macam mana? Ustaz Nabah cerita, mampulah daripada kutuk aku nampak tak? Nabi Muhammad nak sampai dah, Nabi nak. Bila dengar Nabi Muhammad nak sampai, semua yang kata Nabi-Nabi duduk di tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua tu mereka tak masuk syurga lagi. Betul tak? Angguk sudah. Mereka semua dah mati. Mereka duduk di langit. Langit 1, Adam duduk kan. Langit 1, 2, 3. Ustaz bukan nak cerita langit. Langit tu semua perjalanan Nabi lalui, Nabi tengok semua. Bayangkan daripada dengar saja Nabi nak main, semua terpa turun. Semua turun. Nabi sampai di Masjid Aqsa. La ilaha illallah, ramainya ya Allah para Nabi dan Rasul. Nabi tengok, la ilaha illallah. Nak muliakan Nabi Muhammad bila sampai di Aqsa, semua mai ya Allah. Malaikatnya dengan para Rasul ya Allah jemput Nabi, diberi kesempatan yang paling special sekali. Apa dia? Untuk jadi imam. Allahu Akbar. Nabi jadi imam. Ustaz macam mana? Itu tak tahu. Jadi imam sudah, hanya lebih-lebih. Semayang macam mana? Tunggu dulu. Kita jangan terlalu lebih over sangat. Dia jadi karut. Yang mengatakan Nabi SAW diberi kesempatan. Semua ya Allah. Masa tu Nabi tak kenal. Nabi tak kenal yang mana Adam semua. Nabi tak kenal. Bila dibawa di atas, diperkenalkan, inilah Adam, ni Nabi Allah Isa, inilah Musa. Okey? Maka semua turun. Lepas tu Nabi SAW, Nabi diteruskan perjalanan. Jibril AS bawa dia. Sampai Jibril kata, Muhammad, aku takat ni saja. Nama dia di Sidratul Muntaha. Kalau aku pergi lebih, terbakaklah aku. Ini special untuk hang. Ya aku pun tak ada. La ilaha illallah. Quran cerita sendiri. Nampak tak? Maka Allah Ta'ala kata apa? Allazi barakna haulahu. Bumi Aqsa tu diberkati. Kita baca Quran, kita akan sonok. Linuriyahu. Untuk aku nak tunjuk Muhammad. Aku nak tunjuk Muhammad. Min ayatina. Aku nak tunjuk dekat kebesaran-kebesaran aku. Isra' Mi'raj ni suruh tengok kebesaran Tuhan. Nabi daripada awal tengok Jibril, tengok Burak, perjalanan,
Dan Nabi walaupun macam mana laju sekalipun, Nabi tengok siapa yang duk jalan pi, siapa jalan balik. Laju dia pun Nabi tengok semua dan Nabi hafal. La haula wala quwata illa billah. Nampak tak? Linuriyahu, untuk aku nak tunjuk dekat hang Muhammad, min ayatina, daripada ayat tanda-tanda kebesaranku. Innahu huwas samiul basir. Aku Tuhan yang maha mendengar dan maha dok tengok. Aku Tuhan yang maha mengetahui dan juga maha tengok kita semua. Nampak tak? Pada ayat ni kita nak ambil poin-poin yang penting. Nabi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk jadi imam. Yang keduanya, perjalanan Nabi lepas solat ba'da bagi isya sampai ke subuh. Sampai ke subuh. Itu waktu munajat. Allah panggil munajat yang paling baik sekali di antara kita dengan Allah waktu tu. Dan kita bertemu dengan Allah waktu tu mencukupi semua segala urusan kita. Bayangkan, hai dengar. Nabi pi bersembang dengan Jibril, jumpa para nabi, naik di atas, jumpa langit pertama. Tahu tak langit pertama besar macam mana? Ingat Ustaz kata? Hai, satu langit bersamaan dengan 100 tingkat. Langit 1, langit 2, langit 3. Satu langit bersamaan dengan 100 tingkat. Satu tingkat bersamaan dengan langit dengan bumi. Itu baru satu tingkat. Bayangkan seterusnya. Boleh faham tak? Oh ya Allah, inilah kata min ayatin. Nabi tengok Allahu Akbar. Pasal tu yang kata Adam alaihissalam, dia duduk di langit yang pertama kan, Adam. Bila kena sentuhan daripada orang perempuan, jangan main tau orang perempuan. Dia sentuh abang, abihang. Abihang daripada. Ni semua riwayat ya Allah dah ceritakan. Itu betul tak? Angguk sudah. Kan? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan Adam alaihissalam, dia langgak sikit je. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat pokok tu nah. Tak apa pun. Jangan dekat aja. Allahu Akbar. Pasal kes tu nya pasal maka Adam kena dua-dua, Adam dan Hawa kena turun daripada dunia. Betul tak? Kena turun. Tapak kaki Adam, kata Ibnu Katsir, dah jejak di dunia dah. Kepala tak keluar lagi. Duduk di langit yang pertama. Sampai Jibril malaikat kata, Ya Allah, rendah kesian kat dia, dah tolak keluar tapi kepala tak keluar. Itulah besarnya kita Adam. Diminta dari kecil, esok ni semua kita mati. Bukit Uhud tu Nabi kata satu buntung gigi. Bayangkan. Hai, faham ke ni? Hai, satu buntung gigi Bukit Uhud. Kita tak boleh, Ustaz apa? Hang dengar sudah? Apa dah? Ni kebesaran perjalanan ya Allah. La haula wala quwata illa. Baru duduk flat macam ni dengan azan tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Kita ternoda dengan semua dunia. Allahu akbar kabira. Nampak tak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masa kita Nabi pi urusan di antara dia dengan Allah. Langit 1, langit 2, langit 3, Sidratul Muntaha, sampai arasy Allah, sampai bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Pertemuan di antara dia dengan Allah. Allah bagi kehidupan yang cukup puas. Dan Allah bagi semua urusan selesai. Kadang-kadang kita ni kerja tak dan. Tak tengok tu tak dan, nak tengok anak tak dan, nak tengok tak dan. Pasal apa? Pasal kita tidak ada pertemuan dengan Tuhan. Tuhan kata, selagi mana hang sibuk dengan dunia, sampai bila-bila pun tak habis. Bila kita sibuk dengan Allah di antara waktu malam tu, hak Allah. Lepas isya sampai ke subuh, itu hak kena bagi ke Allah. Tiba-tiba duk ada di mana? Duk ada di kedai makan sampai pukul 1, 2. Malaikat tak tengok, hak Tuhan Nabi duk satu tu. Minum bismillah. Faham tak ni? Hak Tuhan. Pasal tu kita bagi sikit saja hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa selesa. Memang apa pandai ya Allah, ya aku dah habis dah masuk syurga lah apa. Ambil ke? Pasal dia letak minum sat minum lagi. Bismillah. Lega lah nikmat ayang ya. Allahu Akbar kabira. Pasal tu kita tengok Isra Mi'raj ni, kena tengok renungan yang besar. Bila Allah Ta'ala panggil Nabi waktu tu, setiap malam Allah turun, Allah tanya,
Allah tanya kat malaikat, semua malaikat turun daripada arasy Allah. Kita Ustaz, kalau semua malaikat turun kosong di atas, itu bukan kerjaan. Bukan kerjaan daripada. Semua pekat malaikat turun siapa ada di atas. Hanya nampak dalcam macam tu, hanya dalcam. Ni bahasa-bahasa Boria, ni bahasa-bahasa Gurga ni semua nampak. Ni jenis geng-geng haprak ni mulut masya-Allah nampak tak. Kalau kita cakap sikit dia ada. Tadi Ustaz dok kata lah ceramah saya dok dengar lah apa malaikat malaikat turun ni. Lepas turun semua ni adakah di atas ni tak? Dia buat macam tu malaikat sepak hang bisu pun hang tahu. Satu orang dia cari betul. Jenis mulut lidah kadang-kadang ya Allah jenis anak-anak muda hari ni berani ya Allah. Apa tengok di KL Cikgu Mariam duk cerita berkenaan dengan sekolah. Saya rasa Tuhan ni zalim buat ke umat Islam kat Turki. Saya takkan sembah Tuhan ni. Ramai orang yang kita tengok manusia berubah dengan kejadian pasal apa duk bagi pada Islam sejak tahun ni. La haula wala quwata illa billah. Bila kita dekat dengan agama, banyak rahsia Tuhan bagi. Salah satunya Tuhan kata, kalau semua orang jaga qabliyah bagi subuh, qabliyah bagi subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Yang tu je jaminan daripada Allah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Khairum minad dunya. Jaga qabliyah bagi subuh saja, seisi dunia hang milik hang. Dunia nanti mai kat hang, dunia akan legakan hang, dunia tak akan buat apa-apa kat hang. Tapi kenapa berlaku goncangan kat sana? Kita cek balik macam mana subuh depa. Flat punya ramai, masjid punya ada berapa baris orang sembahyang, contoh. Tapi depa tak boleh buang budaya judi arak, tak boleh buang. Walaupun Turki kita tengok dia nak pegang, Turki kita bangga kerana menteri dia. Tapi dia nak buat sikit Islam. Rakyat dia bangun. No. Pasal sekular Turki dalam sangat-sangat. Asma'ullah, nama-nama Allah nak tukar Ahmad, semua dia tukar. Bayangkan ingat senang ke? Siapa duduk dengan Turki memang susah. Tambah-tambah dia nak jadikan budaya Eropah negeri dia. Memang susah, bukan kita hina dia. Tapi kerajaan dia pun cuba try the back, try. Nak mengharamkan sikit di kawasan bandar, nak kurangkan lesen arak. Tak boleh. Dia tengok purdah tak purdah, yang pakai tudung tak tudung, semua main nombor ekor, betul tak? Di kawasan bandar dia jadi biasa dah. Nombor ekor jadi biasa. Dah jadi itu dah. Tengok masjid dia, tapi berlaku gempa bumi, kita tengok masjid-masjid besar apa? Tuhan jaga masjid dia. Rumahku, tengok tengah-tengah dunia, tengok masjid, berapa banyak masjid yang jatuh. Tak, kita jangan tengok kita, tapi Allah Ta'ala kata apa musibah yang berlaku dengan tangan kita. Wa ya'fu an kathir. Dengan yang itulah aku dapat gugurkan dosa hampa, ya Allah. Aku ampunkan dosa hampa dengan jalan tu. Kita pula bantu Tuhan hapuskan dosa kita. Jangan sangka baik dengan Tuhan lah. Tapi kita doakanlah Allah bagi kekuatan, kesabaran kat mereka. Nampak tak? Tak mustahil kalau belakang ni boleh kalau mereka tak mai. Tapi pasal seorang dua mai, yang lain semua selamat. Sepatutnya yang seorang dua mai tu mereka semua kena bagi duit kat dia. Pasal hang duk jaga flat kami ni. Kalau semua tak turun, dia main macam tu, metro muka depan, TV3 nanti masuk. La hawla wala quwata illa billah. Sambung. Aduh, ya Allah, inilah Isra Mi'raj. Oleh sebab tu, ya Allah, Tuhan janji bangsa kita ni Allah banyak kuliah buat. Mereka baru nak rasa kuliah dah. Rakyat Turki ni jangan kita kutuk lah, okey? Pasal mereka sekular kama Ataturk mendalam sangat-sangat. Sampai nak didik askar dia, yang tu memang susah, ambil masa yang panjang. Kejadian tu berlaku orang kata 100 tahun kah kerajaan jatuh, kan? Ada orang kata ramal macam tu. Asal ustaz di kawasan situ pun ustaz tahu lah budaya mereka kuat. Mereka ni jenis suka pertama musim bunga, menari, laki perempuan pegang, ya Allah, ini cium aku cium, aduh. Budaya mereka tu banyak bertentangan dengan agama. Nasib baik orang Melayu tak ada macam tu. Kalau Melayu concom mampu. Hang ambil laki aku ambil laki hang, nampak hang menerima, Allahu Akbar. Kita belum sampai tahap tu. Pasal apa? Apa kena rasa syukurlah kuliah-kuliah yang ustaz-ustaz lekeh-lekeh ni mengajak sana, mengajak sini, ramai-ramai beribu
Kuliah maghrib ni ribu ya Allah Malaysia ustaz-ustaz duk mengajak. Itu pun daripada tarik tauliah lagi. Nampak tak? Kan? Bagi mengajak. Nampak tak? Bangsa lain semua tak ada tauliah boleh mengajak kan? Daripada India buat main boleh mengajak. Kita daripada sini, aku walau Pulau Pinang pun kadang telah hadapan. La haula wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah apa nak jadi ya Allah pasal tu ya Allah. Rakyat Malaysia duk mengajak ni punya ramai. Sana kuliah, sini kalau masjid kuliah ya Allah. Dengan banyak kuliah tu adalah manusia orang Melayu kita sedap kan? Banyaklah perubahan kita nampak. Kalau orang mai tengok bank-bank kita, ramai orang Melayu semua kebanyakannya pakai tudung. Nak jumpa ya Allah bank-bank Arab pakai tudung susah nak jumpa. Dia memang tengok di sini, oh Allahu Akbar, Allah. Tapi pejabat kita tengok, kalau pejabat dia tik-tak, tergedik. Muka dan putih, dia pakai tu macam wayang-wayang Cina tu kan. Macam tu. La haula la sudah tak mengata pula. Bukan mengata, nak cerita kan. La ilaha illallah. Inilah Isra Mi'raj kan. Oleh sebab tu ya Allah, Isra Mi'raj ni poin yang kedua. Kita kena peruntukkan masalah. Bila kita bagi masa dekat Allah, dia antara lepas saja Isya sampai ke subuh, apa Tuhan bagi? Allah bagi kelapangan semua kerja kita dunia Allah uruskan. Cuba pas semayang malam, bangun pagi-pagi, Allah kata apa? Khairu minad dunya wa ma fiha kan? Semua urusan tu aku uruskan. Tapi susah nak bermunajat dengan Allah bangun pagi-pagi. Mak, cik tak habis kerja tu. Cik tak mesyuarat ni. Anak tak ada Nabi. Dia lemah. Kita kata kat dia, cuba semayang malam. Cuba munajat dengan Tuhan hang. Tuhan hang bagi elok dekat hang. Kerja kebun boleh, kerja ni boleh. Tuhan bagi lega, semua masa cukup. Bayangkan Nabi berjalan daripada lepas Isya sampai ke subuh, semua dapat jumpa dengan semua sekali Allah bagi. Kita tak bayang. Allah luaskan masa dia. Betul tak? Allah luaskan masa Nabi SAW. Allah nak suruh kita tengok. Maka Nabi SAW, Ustaz ambil 2-3 poin je kan. 2-3 poin kita, Ustaz tutup dengan cerita dengan Abu Bakar ni. Maka Nabi bila pergi Allah perjalanan, yang Nabi tengok mula-mula, sekarang Nabi duk tengok, Nabi Allah tunjukkan dengan benda-benda yang sedih, lepas tu yang mengembirakan dia. Ingat? Tengok, Muhammad, aku nak tunjuk kat hang. Nabi pun berjalan tengok, umat hang kebanyakannya dia berjalan dengan Jibril bagi tengok, Muhammad inilah perjalanan dia. Maka Nabi SAW tengok, awak di tu, aku dah tengok dia baik masyarakat dunia tu, aku kenal dia, kenal apa tak? Kenal dia dengan kuku, tiba-tiba jadi kuku panjang duk naik. Dia tengok kuku dia duk naik besar, panjang jadi bertembaga, punya tajam kuku tu, kata Sahih Bukhari, panjang dah kuku tu panjang, dia sakit dengar, sakit nampak tak? Dia rengau muka dia. Tak cukup dia rengau, sakit. Bayangkan, cuma tengok, kalau pisau orang duk ni kat apa toreh, siksaan yang Allah bagi di sana luar biasa. Pisau pedih sakit sikit itu biasa dunia. Di sana tak boleh lah. Tangan dia duk naik ya Allah, panjang ya Allah, daripada tembaga, tajam. Dia duk rengau muka dia. Tak cukup tu dia nak makan apa? Daging busuk. Lapar. Wa yastaghisu yughasu bima'il kalmun. Quran cerita. Lapar dia nak makan. Buta pula. Dahaga minum. Dahaga Allah buat ayat daripada tembaga. Tak ada tembaga. Tembaga dia Allah cayak ke dia, melidih. Dia nak minum. Minum Allah, dia minum masuk dalam, bayangkan. Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuh yashfil wujuh. Macam wajah terbakar. Dahaga. Dia ambil ayat tu, aku dahaga. Dia minum subhanallah. Nak makan busuk. Nabi tanya, awak jadi macam tu kat umat aku? Jibril kata, Muhammad akan berlaku kat umat hang kebanyakannya macam ni lah fashion umat hang. Apa dia? Umat hang ni kaki mengumpat tentang orang. Pasal tu apa mengumpat pasal Ustaz maafkan. Balik bila saya pergi kuliah duk tengok drama, Ustaz tu buat drama pakai kat aku, Ustaz maafkan supaya esok ni tak jadi cakap muka hamba. Dia balik dia kata apa? Tak tahulah. Orang lain punya kuliah punya duk cakap elok, dia buat drama satu macam. Kalau nak drama, pergi masuk berlakon macam-macam lakonan tu ada. Jaga hang berkata aku. Bagaimana aku? Dah. Oleh sebab tu ya Allah, dia mengumpat.
dia mengumpat, dia mengata di belakang orang, dia menjatuhkan kawan dia, jatuhkan maruah image kawan dia, apalagi khianat, semua bab menjatuhkan umat Islam. Itulah Jibril. Itulah dia kata, dia pelekeh, nampak tak? Ni semua kita takut, kita nak jumpa ahli parlimen kita ni semua takut kuku mereka macam tu. Nampak tak? Hang cakap pasal aku cakap pasal hang cakap pasal aku. Nampak macam baik kan Madani, lagi teruk contoh. Tak tahu ni aku nampak tak? La haula wala quwata illa billah. Subhanallahal azim. Faham tak ni? Oi, kalau depa retilah agama yang semua yang duduk dalam parlimen tu semua umur nak mati dah, betul tak? Tapi depa tak nak berseronok dengan satu bakal macam hang hero. Hang nak jalan esok ni pun tak boleh. Berapa lama sangat? Mungkin 1 tahun, tahun yang kedua hang tak ada. Badak. Jangan main ya Allah Akbar. Oleh sebab tu ya Allah, Nabi jalan. Nabi sedih tak? Nabi sedih, Nabi dengar Jibril bagi tahu inilah keadaan umat hang. Kalau kita pergi mana-mana pun benda ni ada, tapi kita kena lawan. Pasal tu kena cari kawan-kawan yang elakkan diri kita jadi macam tu. Kita boleh mengaji, tapi nak elak daripada sikap-sikap yang tak sepatutnya ada kat diri kita. Kalau boleh buang, aduh, termasuk ustaz dengan apa semua, betul tak? Kita sembang bab lain, tapi bab nak jatuhkan orang, nak nikan orang, bahaya untuk akhirat kita, bahaya untuk kubur kita. Nabi lalu lagi, Nabi jalan, Nabi tengok, Nabi tengok dia tarik lidah dia. Dia tarik lidah dia, dia potong. Dia ambil gunting tu daripada mana? Api neraka. Gunting tu daripada api neraka punya gunting tu. Dia ambil. Dia tak tahan lidah dia, udah tak tahan, dia potong. Tak. Dalam duk sakit, dia potong lagi. Nabi kata, apa jadi dengan orang tu? Jibril kata, inilah umat hang. Alim, pandai, berkhutbah, bercakap agama, duduk dalam jambatan mufti, duduk dalam apa semua ni, pandai, nampak tak? Dalam masa yang sama, subhanallahal azim, dia tak buat apa yang dia kata. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak beramal dengan apa yang dia kata. Kata dia ni macam ni, lain dia buat. Alamak. Apa dia ingat bukan orang alim, termasuk kita yang mengaji ni. Bawa kitab, galai kitab, mengaji yang tu ni, tak nampak pun kitab dengan dia sama. Orang macam ni esok ni ditarik lidah dia, digunting. Nabi sedih tak? Nabi sedih tengok umat dia kebanyakannya ulama suk, ulama jahat banyak. Kerana nak dapat habuan dunia. Dia akan menjualkan ayat-ayat Allah. Dia sanggup. Dia jumpa kita, dia suka tegah. Cuba jumpa majlis diraja, tukar. Tuan, mampu hang, nanti mampu nampak tak? Orang macam ni, dia tarik lidah dia, dia gunting. Tu dia. Nabi ditunjuk, Muhammad, inilah keadaan umat hang. Alim, bijak, tapi dusta dengan ilmu aku. Nampak tak? Cerita Nabi Muhammad dan cerita ni kita tengok, kalau kita himpunkan Nabi Musa seakan sama. Nabi Musa pun pengikut dia semua orang alim. Nabi Musa nak tinggal sat je. Nabi Musa kata kat Samiri, Tok Guru nak pergi sat jumpa dengan Allah Ta'ala di Bukit Turu Sinan. Dia pipi, dia turun, apa jadi? Samiri ajak semua orang sama. Ding, ding, ding. Nabi Musa balik. Ding, ding. Manggala Rubi ni bergerak. Nabi Musa balik. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Nabi Musa kata apa dah jadi? Nabi Musa, Samiri. Dia ajak semua orang sembah tokong apa nama? Sapi kan? Allahu Akbar. Sedih tak? Alim. Bijak dengan Nabi Musa. Nabi Musa, kalau aku tak ada, dia lah ganti. Macam ni hang buat Samiri. Allah uji Nabi Musa ni semua pengikut dia. Macam tu dengan Nabi Muhammad bila sampai di Madinah. Pengkhianat yang bagi jatuh Nabi, keluarga siapa dia? Abdullah bin Ubay. Orang mengaji duduk depan Nabi, dengar. Duk ambil kamera. Bukan. Oh ya Allah, semua dia buat, subhanallah ya Allah. Sampai Nabi bisik, Nabi panggil Uzaifah, masih ni Uzaifah, aku nak bisik.
Nabi bisik belah-belah nama. Jibril bagi tahu kat aku, mereka ni semua adalah munafik pengkhianat. Ini semua orang pengkhianat yang datang di kuliah. Ustaz tak tahu, Jibril tak main kat Ustaz. Allahu Akbar kabira, nampak tak? Nabi SAW, Allahu Akbar kabir, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW, macam kita tengok cerita Nabi Musa, ada seorang, siapa tahu dia bagus. Siapa tahu nama Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, yang mana doa dia didengari oleh Allah Ta'ala. Apa nama dia? Bin Ayam, Ustaz. Bismillah. Zaman Nabi Musa, Quran cerita, Allah Ta'ala cerita berkenaan zaman Nabi Musa kan, doa dia angkat saja Allah nak dengar, dan mustajab, dia malu nak berdoa. Siapa dia? Bal'am bin Ba'ur kan, dia seorang dekat dengan Nabi Musa, dia angkat tangan berdoa, doa dia paling mustajab. Maksud kerja beribadat, Masya Allah, alul ibadat, sampai Tuhan sendiri nak dengar doa dia. Satu hari raja kata apa, lah ni Nabi Musa dengan Bani Israel, Nabi Musa dengan Bani Israel damai dah kat kita, bahaya. Lah ni pergi panggil Bal'am kat aku, raja kata. Panggil. Akhirnya Bal'am pun sampai. Bal'am, aku nak bagi tahu kat hang, aku nak minta hang, doa hang mustajab. Hang tolong doa kecelakaan, kebinasaan untuk Musa dan Bani Israel. Bal'am kata, mana mungkin, dia tok guru aku. Mana mungkin aku doa macam tu? Mana mungkin hang nak mampu Ni bahasa Pulau Pinang. Hang nak mampu. Hang nampak ni, aku dia hukum hang. Akhirnya ya Allah, raja bagi signal, kalau dia tak mau hang dia, tak mau kita salib dia, tak mau kita bunuh dia. Dia dengar Allahu Akbar, dia keluar terus depan raja, dia pergi naik apa nama? Kalde. Dia naik. Elok naik kalde, jatuh kalde tu. Dia pukul lagi, kalde tak mau pukul lagi. Last sekali kalde cakap, hai Bal'am, hang sanggup nak pergi doa dekat Nabi Musa, sedangkan dalam perjalanan aku duduk jalan ni, aku Jibril, malaikat main depan aku, sekat aku, jangan teruskan. Ya, aku tertumbang ni pasal malaikat depan aku. Kalde ni cakap bahasa dia. Tapi Bal'am, ya Allah, Allah kata apa? Aku cabut nur yang kata ilmu ada kat dia, aku cabut kosong, sampai tinggal jahil kat diri dia, gelap gelemat. Sampai binatang tu bercakap pun dia tak rasa apa. Binatang tu sembang tak rasa apa. Ya Allah, ya Tuhanku. Tengok, kadang-kadang bila orang alim ni, dia tak beramal dengan ilmu dia, Allah cabut nur, dia tak tahu yang dia buat jahat tu adalah jahat, dia tak nampak. Okey, tak ada apa, tak ada masalah. Apa salahnya kita nak campur dengan babi-babi tu? Apa salahnya kalau babi dah sudah nampak dah? Bedak. Dia tak rasa apa. Bila nur semua tercabut dah. La haula wala quwwata illa billah, nampak tak? Ini cerita Quran. Cerita Quran. Satu Nabi SAW ditunjuk. Nabi tunjuk keadaan dia. Maka Nabi jalan lagi. Ada masa boleh tak? Hari ni bagi peluang lah weh. Ustaz mai balik daripada KL, mai sini terus tau. Letih tak ambil lagi ni. Bismillah, ya Ustaz, bismillah. Lepas tu ya Allah, Nabi jalan. Nabi sedih. Selalunya benda sedih ni Allah bagi sesuatu. Sesuatu. Apa dia? Maka Nabi SAW pun Nabi bau. Wanginya. Wangi siapa tu? Nabi kata wanginya. Nabi tak buat macam tu, macam aku. Apa tak? Nabi kata wangi, ya Allah, wangi sangat-sangat. Wangi siapa tu? Masyitah, betul. Wangi bau masyitah. Maka Nabi SAW tanya, bau apa ni? Tanya kat Jibril. Jibril kata, inilah bau masyitah. Amalan masyitah, kesalahan dia masyitah. Kita tahu masyitah punya cerita, dia duduk istana tukang sikat bagi anak Firaun. Betul? Tukang sikat. Kerja dia sikat je. Buat saat ni buat macam tu, buat macam mana, tukang sikat je. Punya kaya Firaun, ya Allah, tukang sikat ada, tukang urut ada, tukang tengok dia ada, semua ada. Dayang-dayang kan, saat duduk kan dekat dulu gambar Piramli, kan dayang dia makan macam tu lah. La ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah. Maka masyitah, tukang sikat.
Tengah duduk sikat, jatuh sikat tu. Allah, dia kata. Allah. Anak Masyidah kata, hang sebut nama apa tu? Nama bapa aku ke? Anak Firaun tanya berkali-kali, akhirnya Masyidah kata, aku sebut Allah, dia adalah Tuhan aku, Tuhan bapa hang dan Tuhan kita semua. Ha? Anak dia dengar macam tu, bagi tahu, bapa, Daddy, dia kena. Kita tak tahu apa dia panggil. Dia panggil Firaun, kita pun tak tahu kan. Daddy, dia kata pasal apa? Daddy, tahu tak Masyidah kata apa? Dia ada Tuhan. Daddy bukan Tuhan dia. Pasal anak dia tanya, bukankah bapa aku Tuhan hang? Tuhan aku adalah Allah, Tuhan bapa hang dan Tuhan kita semua. Masyidah berani. Akhirnya bila anak Firaun cakap macam tu, bapa dia panggil. Daddy ni pun main lah. Daddy Firaun ni pun makan. Firaun ni maksudnya nisbahkan kerajaan yang tidak mengikut syariat Tuhan, kita panggil Firaun, senang sebut. Bukan nama dia Firaun. Istilah Firaun tu ialah orang yang jadi pemimpin. Allah bagi kuasa tapi tak berani untuk haramkan arak dan judi. Hang termasuk kategori itu. Contoh, hang ada kuasa, hang duduk dengan ulama semua lah kono, setiap minggu baca Yasin lah kono, buat dengan ulama. Buktikan yang hang sama dengan ulama. Ada kuasa, hang haramkan satu benda yang besar daripada Allah. Itu nama dia duduk dengan ulama. Hang duduk dengan ulama, baca Yasin. Oh, dewan ni kita gunakan untuk ulama. Tiap-tiap bulan buat main ulama daripada luar. Tapi isi kandungan yang ulama tegur, haramkan satu benda yang jelas daripada Allah. Rahmat akan main. Sebab hang tak buat, hang ada kuasa. Contoh, Firaun, contoh. Akhirnya, ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Akhirnya Firaun pun, ya Allah Tuhan, tanya kat dia, Masyidah, betul ke ada Tuhan? Masyidah lah sekali nak bahasa ringkasnya. Masyidah kata, Tuhan aku Allah, Tuhan kita semua. Dengar macam tu Firaun jenis bila orang kata dekat dia, dia tariklah semua kuasa, tak boleh mengajar. Contoh, mungkin kena Firaun, dia tak bagi kuasa kepada Allah, dia kan tarik semua. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, Firaun panggil Masyidah. Dia ada anak kecil yang dia tengah duduk susu kan, susu. Dia pegang anak tu, dia campak anak tu. Kalau ikut minyak yang bergelegak, minyak yang bergelegak. Cuba membayangkan perempuan yang beriman, nampak dia tak takut. Cakap ke pada Allah, Masyidah cakap dengan benar, tapi risiko tinggi. Aku pun malam ni tinggi kan. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, dia ambil anak dia, ya Allah, berkat minyak yang gelegak. Dia ambil anak dia, dicampak dalam tu. Anak duk melupuk. Anak dia kata, Mak, Ibu, bahasa kita, Mak jangan ubah, Mak. Anak dia, Masyidah. Subhanallah. Ambil Masyidah pula, bubuh dalam tu. Dua-duanya syahid. Tapi bau dia dirasai oleh semua orang, ya Allah. Masyidah dari mana? Di syurga Allah, di sisi Allah. Sonok dah? Sonok walaupun dia sakit seketika, tapi selama-lamanya berdamping dengan Allah. Dan Nabi teruskan lagi. Satu lagi cerita ringkas. Nabi dengar kaki. Bak-buk. Nabi dengar perjalanan semua. Nabi tanya, Jibril, siapa dia Jibril? Jibril siapa dia? Tak lain dan tak bukan, dia hamba. Dia telah dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa dia? Bilal. Nabi pergi Isra' dan Mi'raj. Nabi tengok manusia yang hitam ni. Allahu Akbar. Hitam bibir Bilal ni. Kalau orang tengok, kalau nak cari menantu, hampa takkan pilih macam tu. Bibir dia, rambut kelinti hitam ni. Allah, tak boleh nak tengok riwayat. Tapi subhanallah, hitamnya Bilal, dalaman putih serelah. Kadang-kadang kita putihnya cantik, berdanuk dalam. Ada faham? Oh, ya Allah Tuhan, pasal tu doa Isra' Mi'raj ni ajak hamba, jangan duk tengok orang cerah kutip hak hitam. Ni bulan Rejab ni, kalau anak kita ambil hak hitam, dapat hak hitam, buat kenduri bulan Rejab sempena dengan Isra' Mi'raj. Allah nak cerita orang hitam, betul tak? Apa kata kat aku jaga apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar dia. Nabi kata sebab pergerakan semua tak dengar, Allah dengar. Sampai tapak kaki dia, gerak geri dia, Allah, Jibril bagi tahu semua hidup Bilal kerana Allah. Kalau kita tengok cerita Bilal pun sedih.
mak dia nama apa nama Hamamah, bapa dia Rabah. Sama mak dia kata, ni dok mengandung ni, mimpilah malam pergi kat Rabah, kalau aku mimpi ada seorang tua mai, kalau lahir anak pun nama Bilal, nanti kalau beranak Bilal nah, aku dibayangkan ada orang main bagi tahu kat aku. Cerita Bilal menarik tau. Dia sayang, dia ada dua beradik je, Sahib dengan apa nama Rabah. Dua beradik je kali kita ikut. Subhanallah, dua beradik tu berpisah, tapi mak dia siapa buat? Umayyah bin Khalaf tumbuk mak dia. Pasal dia dengar anak dia, rindulah Bilal, mak rindu ya. Anak, mak rindu, dia sampai dia rindu kat dia nak dengar suara anak dia. Akhirnya di tengah-tengah pegang apa nama gelas, jatuh gelas. Muayyah bin Khalaf kata, hang buat apa? Hang dengar kami duk pegang kan? Dia tumbuk, dia laki-laki tumbuk tu bersembuk keluar darah. Penat, mati ya Allah mak dia. Pengorbanan Bilal ni dahsyat. Kita kalau dengar cerita-cerita sahabat Nabi ni macam Bilal, apa nama lagi, Suhail Ar-Rumi, Khabbab, lagi satu Ammar bin Yasir, Abdullah bin Ubay, ini semua Abdullah bin Mas'ud, semua sahabat-sahabat Nabi. Kita dengar cerita mereka ni, la haula wala, banyaklah, la haula wala quwwata illa billah. Nabi yang paling penting sikit, Nabi balik kan, masa ada sikit lagi boleh. Nabi balik. Bila Nabi sampai balik, sonok Nabi sampai di Ijaz Ismail, dia bergerak di situ sampai situ. Bila sampai Nabi sonok, sampai subuh Nabi duduk cerita. Bila cerita pula bercerita aku dah kata orang tua ni gila. Betul, terbukti gila. Ramai ya Allah sahabat-sahabat masa tu duduk mengaji, semua jadi kufur, jadi murtad. Tak sangka mengaji dengan orang gila. Adakah berjalan hang Muhammad cakap bagi betul Muhammad? Apa hang cakap ni Muhammad? Semua kata kat dia, ya Allah. Lalu sekali dia kata, jom kita pergi di Mina, di rumah Abu Bakar. Kita panggil Abu Bakar mai. Dalam perjalanan daripada racun otak dia. Tapi dia nak dengar Nabi cakap. Wallahi bila kata, lebih pada ni pun lagi aku percaya. Sampai Allah gerak Abu Bakar As-Siddiq daripada peristiwa tu. Abu Bakar ni Allah Tuhan seorang lelaki yang kita kena tahu cerita sirah dia. Kena tahu sirah dia, cerita dia kena tahu sangat-sangat. Tahu sangat-sangat kena tahu. Kita nak cuma Allah Akbar, cuma satu saya nak cerita tentang Bilal kan. Tentang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ni cerita ringkas. Abu Bakar ni dia punya sayang kat Nabi sangat-sangat. Dia kata, ya Rasulullah, kita duduk di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kita dah 38 orang, banyak ya Rasulullah. Bayangkan dia seminggu saja masuk Islam, dia bawa mai apa nama Asyara Mubasyirin, 6 daripada dia. Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, semua dia ambil mai. Nabi respect dia. Nabi tak boleh nak campur dengan orang VIP ni semua. Pasal dia pandang lekeh. Macam Ustaz B. Saya Ustaz nak macam apa nampak lokal satu macam baju mana. Kita nak campur dengan orang VIP jenis macam tu semua, Allahu Akbar. Hati kita dia Allah. Nabi tak boleh masuk. Abu Bakar boleh. Pasal Abu Bakar kaya. Anak orang kaya, pemuda Bani Tamim. Bila Abu Bakar cakap apa pun pasal dia nak orang kaya laku. Sahabat Nabi sebahagian besar orang kaya, Asyar Mubasyirin, yang bagi masuk Abu Bakar. Hebat Abu Bakar, hebat, Allahu Akbar. Akhirnya Abu Bakar, ya Allah, ya Rasulullah, kita 38 orang, ramai. Mai kita berdakwah. Nabi diam. Nabi kata, Abu Bakar sikit. Ramai ya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar pergi sendiri. Orang pertama sekali khutbah di Mekah. Berkhutbah di Mekah. Dia letak sahabat-sahabat semua di keliling Mekah. Dengar Abu Jahal. Nama pun jahat, nak mampu nampak tak? Jahat. Allahu Akbar, Abu Jahal, ya Allah. Abu Lahab semua kata, dia ceramah. Siapa bagi dia ceramah? Siapa bagi tauliah kat dia? Isu tauliah pun main dah. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Siapa bagi kat dia? Hampa dah. Dengar dia berkhutbah pula persatu, kita jangan ceramah buat live, bahaya aku kata dah. Contoh. Lepas tu akhirnya ya Allah ya tu mailah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, depa menteri, Perdana Menteri timbalan depa. Akhirnya kalau menteri buat nampak sangat. Menteri guna lah orang tengah sama dia, Utbah bin Muhaid.
Utbah bin Muhaid nampak daripada jauh, dia ambil kasut dia. Dia pukul Abu Bakar muka. Pecah hidung, muka semua. Bengkak. Reban Abu Bakar. Pukul yang dahsyatnya tak pernah buat pukulan. Abu Lahab kata, lega aku. Tak ada tauliah nak ceramah pada muka hang. Akhirnya kena. Akhirnya Allah yang dengan izin Allah Ta'ala, Subhanallahal-Azim, Subhanallahal-Azim, Allah bawa balik rumah dia, letak. Akhirnya dia kita pergi panggil bapak dia mai, Abu Quhafah, bapak dia. Bapak dia mai dengan Bani Tamim. Bapak dia tengok, panggil anak tak sedap. Abu Bakar tak sedap. Maka Bani Tamim kata, wallahi, kalau sekiranya Abu Bakar tak sedapkan diri juga, kalau dia mati, isytiharkan perang kita Quraisy dengan Quraisy. Bergaduh adik-beradik. Kami tunggu saat kita. Jadi Abu Jahal pun takut tak? Takutlah. Kadang-kadang buat-buat ni. Bukan berani pun takut bila ada kuasa. Tak ada kuasa. Balik-balik contoh. Akhirnya, ya Allah Tuhan, Allahu Akbar kabirah. Dia kita panggil lah mak dia mai. Mak dia Ummu Jamil. Ummu Khair, sorry. Mak dia nama Ummu Khair. Mak dia Ummu Khair, mak Abu Bakar. Mak Abu Bakar boleh masuk Islam sekali. Yang masuk Islam cuma Abu Bakar saja. Abu Bakar saja masuk Islam. Bila mak dia mai, mak dia Ummu Khair mai, nak makan, Abu Bakar makan. Dia sampai mak dia cakap dia buka mata. Bila buka mata, mak dia kita makanlah. Mak, cik tak makan, tak mau makan mak. Senang Abu Bakar cakap pasal Pulau Pinang, senang. Mak, cik tak mau makan mak. Cik takkan makan, cik takkan minum, melainkan cik nak dengar cerita Rasulullah. Cik nak dengar tentang Rasulullah, cik nak dengar Rasulullah. Mak dia kata, di mana Rasulullah? Aku sendiri tak tahu. Mak pergi jumpa dengan Fatimah. Fatimah ataupun kita kata adik Sayyidina Umar bin Khattab. Fatimah ataupun kita panggil Ummu Jamil. Ummu Jamil ada dua. Satu isteri Abu Lahab. Abu Lahab. Yang tu nama Ummu Jamil pasal apa? Ibunya kurang ajak dia tu perempuan tu. Itu perempuan kurang ajak. Dia cantik, memang cantik. Dalam Mekah dia tergedik-gedik perempuan tergedik-gedik dia. Pasal orang panggil ada Ummu Jamil, paling cantik di kota Mekah. Dia kita model. Tapi tangan dia sentiasa ada batu. Sentiasa. Aku tengok Nabi, aku nak balik muka aku. Kalau boleh aku nak rengau muka Rasulullah tu. Dia punya dendamnya Nabi, di mana saja dia jumpa dia hina Nabi. Allah bagi Nabi ni kita tengok, dia tak buat kat orang pun musuh dia ada. Dah jadi sunat Allah dah. Inilah hidup Rasulullah. Pasal tu Nabi kata orang pegang agama memang macam tu. Cuba kita buat konsert gila-gila. Siapa pun tak kata kita. Kita buat kan. Tak ada siapa kata apa kita. Tak ada siapa. Tambah-tambah depan tu. Siapa tak kata? Allahu Akbar kabira, ya Allah. Dah jadi macam tu dah. Akhirnya Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW. Apa nama? Nabi tahu berita tu. Mak dia pujuk dia. Akhirnya dia kata, mak pergi jumpa dengan Fatimah. Mak dia pun pergi carilah rumah apa nama adik Sayyidina Umar. Adik Sayyidina Umar ni masuk Islam tapi dia tak bagi tahu diam-diam. Yang tahu Abu Bakar saja. Akhirnya dia pergi lah. Dia pergi, mak dia kata, Ummu Jamil, tolong cerita kat aku tentang Rasulullah. Aku tak tahu Rasulullah. Pasal dia takut. Dia takut nak Islam dia orang tahu. Akhirnya dia kata, macam mana dengan Abu Bakar? Abu Bakar sakit, malah tengok anakku. Mak dia dengan adik Sayyidina Umar pergi dua-dua pergi tengok Abu Bakar radhiyallahu. Bila tengok Abu Bakar dia terkejut. Abu Bakar kata, Ummu Jamil, hang jangan bimbang, jangan takut, mak aku amanah. Tentang keislaman hang, mak aku amanah. Hang jangan takut. Tolong Ummu Jamil, bawalah aku nak jumpa Nabi. Abu Bakar tak boleh jalan. Mak, ya Allah, mak Abu Bakar dengan Fatimah dua-dua bawalah, ya Allah, pergi kat Nabi SAW. Sampai kat Nabi SAW, ketuk pintu. Abu Bakar ketuk. Maka Nabi kata, cara ketuk tu aku tahu siapa. Pasal siapa pun takkan buka pintu tu tau. Pasal rumah Arqam bin Abi Arqam dakwah secara diam-diam. Dia simpan Nabi di dalam. Ketuk. Nabi kata, ketukan tu adalah Abu Bakar. Aku cam yang tu Abu Bakar. Nabi buka-buka, Abu Bakar, apa dah jadi dengan hang? Nabi tengok batang tubuh Abu Bakar berubah. Sampai riwayat mengatakan tak nampak dah muka Abu Bakar. Hidung dah pecah habis dah. Sampai lembek. Abu Bakar kata, aku tak ada apa Rasulullah. Sakit macam tu, aku tak ada apa Rasulullah.
Aku tak ada apa ya Rasulullah. Cuma dia kata, ni lah mak aku, Ummu Khair. Mak aku yang besarkan aku, bagi semangat pada aku. Walaupun aku masuk Islam, dia sokong aku. Doakan untuk mak aku. Doakan untuk mak aku. Tengah Nabi, tengah Abu Bakar duk cakap dengan Nabi. Pada masa tu mak dia dengar, mak dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Hadiah yang paling besar sekali untuk Abu Bakar bila mak dia masuk Islam. Mudah-mudahan dengan cerita Isra wal Mi'raj ni Allah Tuhan, kita boleh ambil banyak pengertian, banyak pelajaran untuk kita. Kita tengok tentang kebesaran Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi pada kita hidayah pada malam ni, tak mustahil. Tak mustahil. Kita mai di sini minta Tuhan, bagilah aku taufik dan hidayah. Kalau kita dapat hidayah, tak dapat taufik, tak mampu. Taufik ni kita beramal dengan apa yang kita faham. Kita minta Tuhan jagalah kami, keluarga kami, anak pinak kami, zuriat keturunan kami sentiasa ya Allah Tuhan di bawah lindungan jagaan-Mu ya Allah. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nastaghfiruka bika an tardha lana wa sabit fina ala al-islam wal iman. Tuhan, kami tetapkan iman, tetapkan iman, tetapkan iman. Ampun dosa kami Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami Allah. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan-Mu, jagaan-Mu, peliharaanmu ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka, musibah, kecelakaan ya Allah. Tuhan bantu kami Allah. Tolong kami Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kalau Kau tak tolong kami, tak bantu kami, maka gagallah kami bertemu dengan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Rajab, Sya'ban, sampai kami boleh bertemu dengan bulan Ramadan dan keluarga kami Allah. Tuhan, bagi peluanglah kami ya Allah untuk jadi hamba-Mu yang soleh beriman ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka, musibah, segala kecelakaan ya Allah. Buka pintu kebaikan. Kau tutup semua segala pintu kemaksiatan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah. Ustaz ada pengumuman. Yang pertama, Ustaz nak ramai-ramai kita ya Allah untuk meraihkan majlis berbuka puasa sama-sama Ustaz di Mekah nanti 2 hari sebelum Ramadan. Ustaz akan bertolak. Jadi Ustaz